Okey, kita baca hadis nombor 2 Imam Nawawi ni dalam kitab hadis 40 ni. Hadis Islam, iman dan ihsan. Kita baca dia. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Dan tidak ada seorang pun dari di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan, dia dekatkan kedua lututnya kepada lututnya. Mana lutut dia tu lutut Nabi dekat-dekat. Rasulullah SAW, dan lututnya yang ini lutut Rasulullah SAW lah. Nabi seraya berkata, tak, ni orang yang datang tu berkata, Ya Rasulullah, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada ilah, yakni Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, anda benar. Maknanya malaikat tadilah. Ini belum tahu lagi malaikat kan. Malaikat Jibril berkata, betul, Nabi betul. Kami semua hairan. Umar Khattab ni kata, hairanlah sebab orang dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Orang yang bertanya tu pula macam cikgu pula kan, dia benarkan apa yang Nabi kata. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman, beritahukan saya tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Dan hari kiamatlah, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata lagi, anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan saya tentang ihsan. Ini kita nak cerita hari ni tentang ihsan lah. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan saya tentang hari kiamat. Bila kejadiannya, bila berlakunya. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maknanya orang ditanya pun tak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu kan. Nabi pun tak tahu. Dia berkata, beritahukan saya tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki, dan dada miskin lagi mengembala kambing, kemudian berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu berlalu dan saya terdiam sebentar. Maknanya ni orang kaya lah, orang miskin. Nampak miskin, tiba-tiba dia jadi orang kaya. Kemudian malaikat tadilah, orang itu berlalu dan saya terdiam sebentar. Saudara Umar ni dia yang riset hadis ni. Dia kata saya terdiam sekejap. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Siapa yang datang bertanya tadilah? Ini sedang Umar lah. Saya berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, yang ini bermaksud mengajarkan agama kepada kalian. Okey, kita tengok pada hadis ni. Tapi sebelum ni kita dah cerita dah kan. Pertama ni lah hadis yang cerita tentang rukun Islam, rukun iman ni lah. Ni hadis yang besar dalam agama kita yang cerita tentang rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ni dah tahu dah kan, semua orang dah biasa. Syahadah, solat ni kalau huraian panjang pula. Rukun iman pun tahu dah, beriman kepada Allah, malaikat, kita Rasul-Rasul, kiamat, qadar dan qadar kan. Dekat sini tentang ihsan. Ini kita nak cerita tentang ihsan lah, konsep ihsan. Lepas tu Nabi sebut, dalam ni malaikat Jibril tanya Nabi lah, tanya Rasulullah SAW, bila berlaku kiamat, mata sa'ah ni kan, bila berlaku kiamat ni. Bila berlaku Nabi sebut tanda-tanda lah, dan kiamat ni tak ada orang yang tahulah. Kalau ada orang kata dia buat ramalan-ramalan tu, semua tu penipuan lah. Tak bercakap benar tadi. Jangan menipu sebab Nabi pun tak tahu kan. Malaikat pun tak tahu. Tak payahlah nak kelentong. Sebab saya pernah je pergi satu tempat ni, dia ustaz tu cerita, dia buat andaian dia lah. Dia kata, tapi dulu lama dah, tahun 2020 berapa tadi dia kata. Akan kiamat dia kata, sebab daripada NASA apa benda lah. Tapi kalau dia faham tentang hadis ni, dia tak akan berani untuk cerita kat orang ramai lah. Sebab benda ni benda ghaib, dan juga benda ghaib ni bahaya untuk kita buat andaian-andaian lah. Sebab dia datang dengan akidah dekat situ, dengan ada masalah muslim akidah lah kat situ, kepercayaan kepada Allah, masalah iman kita kepada Allah. Okey, kita nak cerita tentang konsep ihsan ni. So saya semalam saya ada buat sikit page ni. Kalau ikut konsep Islam, iman, ihsan ni, orang Islam ni peringkat tertinggi kita adalah peringkat ihsan lah. So kita nak lah, kita ni mungkin contohnya kat sini saya kata ada orang Islam ni
mungkin di tahap Islam je, mereka yang baru masuk Islam dalam perjalanan menuju iman. Sebab iman ni, orang Islam ni bila dia syahadah je, dia tak solat lagi, tak zakat lagi, tak puasa, tak haji lagi kan, dia dah Islam dah. Dia tak buat lagi, tapi bila dia belajar dalam konteks nak belajar tu, solat, zakat, puasa, haji ni dia buat lah. Cuma bila nak beriman ni, dia kena melalui satu lagi fasa. Sebab ni fasa kepercayaan kan kepada Allah, malaikat, kitab. Sebab hari ni pun orang yang so-called kata Islam kan, ramai yang syirik. Ramai yang minta dengan roh ataupun roh orang yang sudah mati kan, pergi ke kubur minta, ataupun in fact saya selalu sebutlah dalam nasyid kan, orang minta daripada Nabi kan, madad ya Rasulullah, madad ya Ali. Semua tu adalah masalah kepada iman, semua tu menuju syirik. Kita tak boleh minta kepada benda yang gaib kecuali Allah. Kita tak boleh minta daripada benda yang gaib kecuali Allah. Dan minta, katalah madad tu adalah memohon pertolongan lah. Tolonglah kami, tolonglah saya, wahai Rasulullah. Rasulullah dah dalam roh, alam roh. Kita tak boleh minta. Kalau kita minta, boleh jadi syirik. Sama juga dengan Ali, Saidina Ali dah tak ada dah kan. Dan kenapa nak minta? Boleh jadi syirik. Sebelum macam ni, dia datang kat sini lah. Ada orang yang rosak iman dia. Tapi bersyahadah. Mereka ada yang masalah dengan rukun iman. Mereka ada yang syirik, ada yang masalah kepercayaan kepada qadar dan qadar kan. Ada orang memang dia tak terima lah. Ataupun hukum Islam kan, contoh selalunya daripada pengalaman saya, tapi sebab dalam konteks ni orang tu sedang marah lah. Masalah harta faraid ni. Orang perempuan kan dapat sikit kan. Lepas tu yang lelaki ni kadang-kadang ramai yang tak boleh harap kan. Yang tak boleh harap ni lah yang dapat banyak. Jadi kadang kita jadi marah. Saya fahamlah keadaan orang tu. Sebab dia jadi marah. Yang tak boleh harap tu lah, yang tak jaga mak ayah dia lah, masa mak ayah dia hidup tu lah yang dapat banyak. Yang duduk banyak banyak berkorban untuk keluarga, untuk mak ayah dia ni lah yang dapat sikit. Sebab kenapa jadi macam tu? Sebab semua orang tak jalankan benda agama tu. Tapi orang yang sebut tadi ada masalah kat sini, ada masalah dengan hukum Islam lah. Cuma kita faham lah dia sebut tu sebab dia rasa tak puas hati lah. Dan tak puas hati tu bukan sebab hukum tu. Sebab orang Islam sendiri yang tak menjalankan tanggungjawab dia sebagai orang Islam. Sebagai orang yang mukmin yang betul tu, yang sepatutnya lelaki ni cari makan, cari nafkah, dia tak buat benda tu. Tunggu duit bapak dia ni. Dia cari cepat kerja-kerja kan, cari. Dan bergaduh lah sama-sama tu. So itu antara contoh yang boleh saya bawa lah. Dan yang berkait dengan hukum iman yang lain lah. Nombor 3, hadis yang berkait dengan perkara tidak beriman. Cuma yang ni saya nak sebut, pertama tentang Islam tadi kita dah faham lah. Nombor 2 yang tentang iman ni, saya nak sebutkan. Dekat bawah ni saya tulis, Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, iman itu perkataan dan perbuatan. So lafaz kita dengan gerak-gerak badan kita ni kena sama. Bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan dan amalan dengan anggota badan. So iman ni, kepercayaan kita ni kena selari dua-dua. Kita cinta Nabi contohlah, cinta Nabi, perbuatan buat benda yang Nabi tak suka. Jadi tak kenalah. Dalam konteks iman pun sama. Iman ni bila kita percaya yang kita kata Allah, Qul huwallahu ahad kan, Allah itu satu kan. Kita taklah pergi nak syirikkan Allah, tak adalah nak minta dengan orang yang sudah mati kan. Ataupun benda-benda lain, kepercayaan karut lain kan. Kita kata contoh letak ekor ikan haruan, apa-apalah, ataupun kita tengok orang nama masuk rumah, kita berkata something sebab kita bermain dengan takdir Allah ni. Bila kita sebut benda tu kita percaya, maka ada masalah dengan iman kita. Ataupun kita tengok baca zodiak tu. Tengok ni baca je tak percaya pun. Nabi sebut jelas dalam hadis, Nabi kata siapa yang tak percaya pun dia baca je. Dia saja main 40 hari solat tak terima. Apa lagi yang percaya kan? So benda-benda yang gaib ni, benda-benda yang iman ni, yang rosakkan iman ni sangat besar dalam konteks hukum agama. Jadi kita nak baca hadis yang berkaitan dengan tidak beriman ni, sebab saya nak letak orang Islam ni ada juga yang iman dia yang rendah lah, turun naik, tapi ada yang tak beriman lah. Kita nak baca hadis supaya kita dapat manfaat lah, insyaAllah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ni jauh lah, kita pun payah nak buat kan. Takkan macam mana kita nak cinta rakan-rakan lain kan. Duit kita, contoh duit kita pun kita tak bagi punya. Tapi Nabi nak suruh kita ke arah tu lah. Tengok Muslim yang susah, kita tolong lah kan. Kita cinta dia dengan tegur dia. Ada yang sahih lain, Nabi kata, kita macam mana kita nak menolong orang yang buat zalim dengan tegur dia, dengan cegah dia daripada kezaliman. Ataupun bagaimana kita nak tolong orang yang miskin, kita bagi sedekah kat dia, macam tu lah. So dah hadis pertama ni, kena semai keimanan dalam jiwa kita ni. Tengok orang Muslim yang susah, kita kena rasa Allah mak.
saya sayang rakan se-Islam saya nak tolong dia lah. Tolong sekadar mampu lah maksud dia. Tapi perasaan tu jangan buang dalam jiwa kita kan. Tidak hilang iman kita tu sebab kita mesti ada rasa ihsan ataupun cinta kepada saudara se-Islam kita. Tengok orang kerja susah kan. Kita nak bantu dia, tengok proses dia panjang. 20 jam kan. 5 jam kita nak bantu dia jadi sejam kan. Kita rasa keimanan kita tu lah. Cinta saudara kita sebab nak bantu dia. Macam tu lah. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia menyerahkan hawa nafsunya kepada apa yang saya bawa. So kita nak tunduklah nafsu kita ni dengan apa yang Nabi bawa sebab daripada ayat Quran pun Allah sebut kalau majoriti manusia ni kalau kita ni ikut majoriti manusia, nescaya kita akan sesat. Sebab majoriti manusia ni orang kafir semua kan. Dia akan bawa kepada benda-benda yang tak elok lah sebab syaitan memang sentiasa bawa lah. So kita kena tunduklah hawa nafsu kita untuk lawan lah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman, ini semua perkataan yang ada perkataan tak beriman lah, saya ambil hadis yang tak beriman tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ia menjaga lidahnya. Jadi kita nak jaga lidah kita jugalah. Pakai banyak cakap ni banyak salah kan. Dan tadilah yang menipu tadi kan banyaklah kelentongnya. Kalau boleh dalam hadis yang lain Nabi kata, kalau tak ada apa yang baik untuk kita tuturkan, diam. Samalah apa lagi kita dalam keadaan kerja yang memang diperlukan untuk kita rasa confident kan. Dengan jawatan lagi kadang-kadang kita nak bercakap sebagai nak tunjuk kita present kat situ kan. Tapi agama dia ajar lain lah, agama ajar. Sebab kadang-kadang yang orang dia authority ni bila dia sebut sesuatu, kadang-kadang dia bagi mudarat kepada orang yang lain. Orang yang lain lah. Tapi kita nak lah supaya kalau kita faham daripada hadis ni, jaga-jaga sikit sebab nanti implikasi daripada perkataan kita tu bagi impact yang tak elok. Tapi kalau lah benda tu yang baik, then by all means lah buat lah sebab kat atas ni pula kan sebab kita kata kita cinta saudara kita ataupun whoever yang kat bawah sana, kita gunakan authority kita, dia baguslah sebab nak bantu mereka. Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang kalian sehingga saya lah Rasulullah SAW lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Maksudnya kita kena cinta Rasulullah, tapi cinta Rasulullah ni macam definisi ni jugalah. Kita kena buat dengan lafaz perkataan, perbuatan, dengan keyakinan dalam hati. Cuma kalau kita duk sebar juga benda-benda yang palsu, sebar hadis palsu tu, logiknya tak sayang Nabi pun, logiknya lah. Kita lafaz je cinta Nabi kan, ataupun kita buat benda yang dhaif, ataupun kita buat benda yang palsu kan, lepas tu kita duk marah orang yang tegur kita. Tapi dari sudut zahirnya nampaklah orang tu sayang Nabi, tapi dari sudut hakikatnya orang tu tak sayang Nabi pun sebenarnya, kalau tengok macam tu kan. Jadi kita naklah keimanan kita ni, kita ambil lah iktibar daripada hadis ni. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang sehingga saya lah Nabi SAW lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Hadis ni ada yang sahih. Jadi kita nak ambil yang sahih lah daripada Nabi supaya kita tak sesat lah kan. Yang ni kita nak cerita tentang ihsan ni, yang saya nak sebut tentang ihsan ya. Ihsan ni kalau pada hadis tadi, kita baca daripada hadis awal tadi, apalah maksud ihsan ni. Malaikat Jibril tanya Nabi, beritahukan saya tentang ihsan. So apa yang Nabi sebut? Lalu baginda SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah sekiranya seakan-akan Allah engkau melihatnya. Maksudnya kalau kita beribadat tu kita rasa kita nampak Allah. Tapi Allah tu dalam ghaib tak nampak lah. Ini semua perasaan kita je. Jika engkau tidak melihatnya maka dia melihat engkau. Maksudnya kalau kita tak dapat perasaan untuk boleh nampak Allah tu, boleh nampak ada orang yang tengok kita ni. Nombor duanya, maknanya ada zat lain daripada Allah tengok kita. Macam tu. Kalau kita dalam keadaan ni lainlah, khusyuklah amalan kita kan. Tapi nak capai tahap ni sebenarnya dia melalui fasa ataupun tingkatan-tingkatan lah. Kita nak kena faham maksud kan. Maksud Al-Quran tu, datang khusyuk dan belajar ilmu yang banyak. Dan datanglah perasaan tu takut dan Allah uji banyak dan setiap ujian yang Allah bagi tu kita kaitkan dengan Allah semula kan. Bila kita kaitkan dengan Allah, kita rasa hubungan dengan Allah tu dekat lah. Dan kita kebergantungan kita dengan Allah tu kalau boleh letak 100% kan. Jangan letak duit, jangan letak jawatan, jangan letak rakan-rakan atau keluarga boleh bantu. Kita letak Allah yang pertama. Yang kalau ada masalah pergi kepada Allah Ta'ala kan. Lepas tu dan lama-lama tu kita akan dapatlah kesan yang ini. Bila kita beribadat tu kita rasa Allah, rasalah something dalam semasa kita beribadat. Cuma ni definisi yang agama, cuma saya ambil hadis-hadis yang lain ni tentang ihsan ni, tengok Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni Nabi kata engkau menyembah Allah, ni maksud ihsan ni, dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak boleh melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Maknanya takutlah, maknanya kita kena ada berharap, takut
kepada Allah lah bila kita beribadat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat ihsan kebaikan. Ini nak kaitkan dengan ihsan lah. Bila kita buat ihsan kebaikan ni, Allah duduk dengan kita, Allah sentiasa bantu kita. Dan juga kita jadi macam, maknanya dekat dengan Allah lah, dekat dengan Tuhan lah. Baguslah maksud dia macam tu. Firman Allah SWT, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang muhsin. Muhsin ni orang yang ihsan ni lah. Orang yang berserah ni lah. Sama juga. Ini saya ambil daripada website ni, Romaisha ni. Kalau tengok yang bawah ni, ihsan dan ibadat ni apa yang kita cerita tadilah. Beribadat kepada Allah seakan kita melihat Allah, dan kita dah huraikan tadi. Cuma ada 2-3 poin yang kat sini mungkin saya boleh baca lah. Contohnya macam ihsan dengan kedudukan atau jawatan, iaitu dengan mempermudahkan urusan orang lain dan urusan berkait dengan kerja lah, macam tu. So dalam setiap perbuatan kita ni, kalau boleh kita letak ihsan. Ibadat satu hal lah dalam kehidupan kita. Contoh, ini yang saya boleh relate dengan kehidupan saya lah, bila ni beli nasi lemak kan kat kedai kat rumah dulu, kat Bangi dulu. So, kakak tu memang dia, bagi saya dia ada ihsan yang tinggi lah. Kalau kita minta nasi, lauk tu, memang dia bagi lebih punya lauk. Esok kita datang lagi kan, sebab kita dapat lebih. Saya kata Allah bagus dia. Ada ihsan dalam kerja dia buat, dia bagi lebih. Walaupun untungnya sedikit, tapi dia percaya yang ihsan tu akan bantu dia dengan cara yang lain, Allah akan bantu dengan cara yang lain lah, macam tu. Okey. Ada beberapa hadis lain lagi, saya nak baca ada 3 kot kat sini. 1, 2 lagi. Ada 3 lagi hadis ni sebelum kita stop lah. Kalau kita sempat ada masa, rakan-rakan kalau ada soalan ataupun nak bincang apa-apa, bolehlah kot. Saya ingat ada 3 slide lagi saya nak baca. So masih dalam konsep ihsan, saya baca pada hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita penzina, ini pelacur ni, telah mendapatkan ampunan Allah. Dia melalui dia jalan, dia nampak seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir telaga. Anjing itu dahaga lah maksud dia. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat hal ini, si wanita pelacur itu melepaskan kasut dia, lalu mengikatkannya dengan penutup kepalanya. Dia ambil macam serban kan, tak padang pasir kan, dia panjang kan, macam serban tu, dia pun ikat kasut dia. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, Allah memberi ampun kepadanya. Dengan sebab perbuatan itu, dia mendapatkan ampunan pada Allah. Di riwayat Sahih Bukhari. So nampak kat sini kan ihsan, walaupun pendosa, nampak ni, besarnya ihsan dalam kehidupan kita. Cuma poin saya kat sini sebenarnya, kita tak nak kita tutup ataupun buang perasaan ihsan kita kepada orang. Kita tengok orang minta sedekah, sebab kita tengok, kita pun bersangka buruk dengan orang tu. Kita tengok orang yang, tak kisahlah mana-mana makcik yang datang, bawa orang buta ke apa kan. Kita katakan, sebab kita cuba untuk tutup. Tak apalah dia nak menipu ke, tu hal dia lah kan. Tapi kita cuba nak tutup. Tengok ni, sehingga orang yang banyak dosa, bayangkanlah yang dalam career macam ni kan. Bagaimana kehidupan dia kan, maksud dia kan. Tapi bila dia ada ihsan, tengok dia bagi minum. Dan dalam hadis ni pula, Nabi, Allah saja letak takdir Allah ni, anjing tu, orang yang Melayu ni, dia tak suka lah anjing sebab haram kan. Najis berat kan. Tengok, dengan anjing yang kita bagi kita hina pun, bila kita tolong, Allah besarnya pahala. Maknanya ihsan. Dan kita apa lagi orang yang macam kita ni, yang solat, yang kerja, yang jumpa orang ramai kan, dengan ada jawatan, dengan kerja, dengan ada gaji. Apa lagi yang kita rasa tak nak buat benda macam ni lah. So maksud dia, kita cubalah semaikan belas kasihan lah, kasihan belas kita dalam jiwa kita ni. Tengok orang, tengok mak ayah, tengok anak, tengok isteri kan, tengok suami. Belas ihsan tu banyak, tak apalah. Orang kata, dia ni habislah harta engkau. Tak apalah belas ihsan, sebab kita nak kemenangan yang agung selepas mati nanti kan. Orang akan cakap apa dia nak cakap lah, tak apa. Hari ni mungkin orang tu cakap je. Lama-lama nanti dia realise lah apa yang kita buat ni, tapi lama-lama nanti selepas matilah dia akan nampak. Dia akan menyesal. Kenapa tak buat dulu, kenapa tak buat. So kita ni, saya ni nak motivasi rakan-rakan dengan sifat ihsan ni, peringkat tertinggi orang Islam lah. Biarlah kita ada perasaan belas kasihan. Tengok orang kerja teruk, adalah belas kasihan, kita nak bantu. Macam itulah maksud dia. Tengok orang jual barang kan, ataupun kita lah sendiri nak bayarlah lebih kat orang tu. Tak apalah nampak dia berada pun, tengok nenek kereta wildfire datang, tak apalah. Sebab kita kata, tak apalah, kita nak biasakan diri kita untuk bagi harga RM10, bagi RM15. Contoh kan macam tu. Jadi, kita semaikan sifat ihsan tu, kasihan belas tu, secara tak langsung lama-lama, datanglah orang yang benar-benar memerlukan
Masa tu kita dah tak terasa ada prasangka, kita bagi dah kat dia. Dan dia memang dia rasa sangat-sangat bersyukur dan dia akan doa kepada kita masa tu. Okey, kita pergi kepada hadis yang nombor 2 tentang ihsan ni. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Orang yang Allah cinta sangat ni, yang awal tadi cakap pasal ilmu kan. Yang Allah cinta sangat ni. Yang tadi Allah kita nak sebut, Allah bagi seluruh kebaikan kan. Yang cari ilmu yang sahih tu kan. Jadi nak cerita tentang Allah siapa yang Allah paling cinta sekali. Orang yang paling banyak bagi manfaat. Tadi yang atas ni orang dia bagi manfaat lah. Ini manfaat kepada binatang ni. Manusia apa lagi kan? Manusia ni apa lagi? Ada pun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim lain bahagia. Mengangkat kesusahan orang lain, membayar hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Kita bagi makan orang tu. Sesungguhnya saya berjalan bersama saudara saya, orang Islam lah, untuk sebuah keperluan. Maknanya menuntut tolong orang tadi macam ni kan. Contoh yang atas Nabi sebut ni. Ihsan lah ni. Lebih Nabi cintai daripada kita duduk di masjid Nabi tu. Yang kita duduk sibuk nak pergi buat umrah tu. Kan, wah nak buat umrah kan, bayar dah mahal kan. Tapi bagus buat umrah tu, saya tak deny kan, nanti kan rakan-rakan yang ada niat yang tak elok, nanti dia rasa saya tak bagus, perbuatan bagus. Cuma Nabi ni dalam konteks ada ni, dia nak tunjuk prioriti yang lebih tinggi atau pahala yang lebih besar, supaya kita ni faham mana yang terpenting, mana yang penting-penting. Tapi yang terpenting ni, yang terpenting ni, Nabi ni dia bagi tahu kita tolong orang kita berjalan baru ni, yang baru berjalan, baru nak tolong, baru dia niat nak tolonglah orang ni, susah. Nabi kata dia lebih suka daripada duduk sebulan iktikaf di masjid Nabi. Bayangkan kita duduk di masjid Nabi berapa hari je kan. Nabi kata kita ni nak tolong orang tu dah ada niat saja, dan kita buatlah apa benda yang kita dengan apa yang kita ada ni untuk nak tak jadi lagi, untuk tolong saja ni, untuk dalam proses nak tolong je ni, Nabi kata lebih Nabi suka daripada iktikaf di masjid Nabi selama sepenuh sebulan. Nampak ni? Ni dalam konteks ihsan lah, orang ni bila dia dah ada perasaan ni nak tolong, dia dah berada di sini. Tengok pada hadis yang pertama tadi kan. Sehingga anjing pun dapat Allah bagi dia keampunan. Dan dalam hadis ni kalau tengok uraian ni memang Allah masuk ke dalam syurga orang ni. Kan, apa lagi lah kita ni tengok orang yang susah, kita nak tolong. Sebab ini adalah peringkat tertinggi agama lah orang Islam. Cuma saya haraplah dua daripada yang last ni dapatlah bagi sedikit motivasi kepada kita lah. Dan kita nak semaikan perasaan belas kasihan kita tu. Janganlah kita fikir, jangan keras sangat ataupun hati kering sangat kan. Saya selalu cakap perkataan tu kan bila ni, jangan hati kering sangat. Kita semaikan perasaan ihsan tu pada kita. Tak apalah sebab benda ni melalui macam tadi kan, dalam berusaha untuk jujur kan tadi perkataan yang atas tu kan. Nabi sebut kan. Kita berusaha untuk jadi ni. Tak apalah banyak praktis lama dapatlah. Tak apalah 5-6 tahun macam kita hafal Quran jugalah, hafal satu ayat kan, satu separuh ataupun satu muka surat dalam masa setahun. At least ada progress lah kan. Tak apalah kita nak yang ihsan ni nak semaikan. Tak apalah lama dapatlah benda tu. Dan lama-lama dia fluent, dia biasa, dah jadi biasa. Dan kita bantulah orang ni dapatlah manfaat yang Allah nak kita dapat. Cuma dekat sini saya nak sebut ni, ni page last ni. Ada je kot rakan-rakan akan tanya, tapi orang bukan Islam pun ada ramai yang ihsan ni baik kan. Ataupun jiran-jiran kita, ataupun ada yang jiran non-Muslim kan. Oh baik dia bagi tu, bagi ni. Macam-macam dia buat kan, ihsan baik lah. Ini jawapan dia. Ada non-Muslim yang punya ihsan yang tinggi, Allah bagi. Semua orang Allah bagi perasaan tu. Ada yang memang dia rasa, whatever lah daripada agama dia, memang dia nak ajar, memang agama dia ajar benda yang baik. Beri kebaikan pada orang lain. Kan memang ada pun macam tu. Adakah mereka juga diterima amalan? Jawabnya tidak. Amalan tak terima di akhirat lah. Tetapi jika mereka kembali kepada Islam, tiba-tiba dia Allah bagi hidayah dan setelah kita dakwah dia, Allah bagi hidayah. Semua amalan yang baik masa zaman non-Muslim tu akan diberi pahala. Maknanya dosa dia akan hilang lah. Pahala yang dia buat semasa zaman non-Muslim dia tu, yang ada ihsan ni dapat. Juga amalan ihsan ni, kebaikan dia, juga orang kafir ni yang buat kebaikan pada atas dunia ni kan. Katalah kita kerja dia, orang ni sangat baik. Mungkin ada bos kita ataupun orang rakan-rakan kita yang memang sangat baik, tapi dia non-Muslim. Allah bagi kebaikan kepada dia ni. Allah bagi kebaikan atas dunia lagi. Ini hadis dia. Ini hadis yang saya nak baca ni tentang perkataan atas ni. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang kafir jika dia melakukan amalan kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan atas dunia. Maknanya orang kafir ni dia buat baik, Allah bagi dia atas dunia. Tapi akhirat Allah tak bagi. Adapun orang yang beriman, Allah SWT akan membalas amalan kebaikan di akhirat kelak.
dan menyediakan ganjaran rezeki di atas dunia kerana ketaatannya. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi seorang mukmin yang membuat amalan kebaikan, ihsan ni lah, kerana dia akan diberi balasan kebaikan di atas dunia dan akan dibalas juga di akhirat kelak. Adapun orang kafir, mereka akan diberi ganjaran kebaikan di atas dunia terhadap perbuatan mereka, tetapi di akhirat kelak tidak ada ganjaran yang diberikan kepada mereka. Cuma kena ingatlah, syarat amalan diterima ni daripada summary daripada ulama-ulama kita lah. Syarat amalan diterima ada 3. Pertama, Islam lah. Amalan ni, sebab macam ni orang kafir dia buat amalan baik, tak terima. Tapi Allah bagi kebaikan yang setimpal kepada dia atas dunia. Kita tengok orang kafir yang baik ni kan, memang baik hidup dia. Kan nampak muka pun bersih. Memang baik hidup dia. Tak serabut lah anak dia pun jadi baik. Orang Kelantan kata ju laju. Jadi baik walaupun dia kafir kan. Nombor 2, ittiba'. Ittiba' ni mengikut sunnah yang sahih. Amalan ni kalau nak Allah terima, kita kena ikut apa yang Nabi buat ataupun apa yang daripada amalan yang sahih. Nombor 3 ni ikhlas lah. Ikhlas ni kerana Allah, kita tak buat kerana orang lah. Sebab ni ada implikasi akidah kan. Ada syirik kecil, syirik besar. Okey, ni yang slide last lah nak cerita pasal ihsan ni. Dan saya letaklah soalan, potentially korang tanyalah soalan kalau non-Muslim buat ni. Kat sini yang saya akan stop. Kalau ada soalan ataupun apa-apa rakan-rakan nak share, boleh masuklah. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada, kita stop dekat sini. Cak ada dalam chat ke tak? Cak ni. Tak ada Kalau tak ada, kita akan tangguh sesi ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah, saya bersaksi bahawa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Saya meminta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.